Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alamat kiamat. Asyratus sa'ah. Kitab merah. Iblis, tajuk baru. Dan dalam Sawi mana syarah daripada tafsir Jalalain ya. Sawi syarah bagi tafsir Jalalain daripada perkataan Qurtubi dan telah di apa tu? Tak jelas. Adakah bagi iblis itu anak-anak daripada air mani dia sendiri? Maka berkata Asy-Sya'bi, telah tanya akan daku oleh seorang laki-laki, maka berkata ia, adakah bagi iblis itu bini? Maka berkata aku, sesungguhnya demikian itu arus, yakni perempuan yang tidak aku tengok akan dia dengan mata kepala. Kemudian aku menyebutkan akan firman, saya baca dulu. Firman Allah Ta'ala, apatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Artinya, maka adakah kamu ambil akan dia, yakni iblis, dan anak cucunya menjadi pemerintah-pemerintah lain daripada aku? Maka telah mengetahui oleh aku bahwasanya zuriat itu tidak ada ia melainkan daripada istri. Jadi mesti ada istri. Maka berkata aku, na'am, bahkan. Na'am tu mana bahkan. Dan berkata Mujahid, senya iblis itu memasuk ia akan zakarnya di dalam faraj dia sendiri. Maka bertelur ia 5 butir telur. Iblis bermakna di paha kanan dia ada zakar, di kiri dia ada faraj. Dia bukan macam manusia. Maka inilah asal zuriatnya, asal zuriat iblis. Kalau macam nabi, macam manusia, Allah Ta'ala jadikan apa? Adam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam melihat burung duduk berdua-duaan di dalam syurga. Dia rasa sunyi, dia nak berteman. Itu yang ketika tidur Allah Ta'ala ambil tulang rusuk Nabi Adam, dijadikan Siti Hawa. Kan bila dia bangun, dia tengok ada perempuan duduk tepi dia. Dia terus nak peluk lah. Kan dia nak peluk perempuan tersebut. Allah Ta'ala perintahkan nikah dulu. Nikah dulu. Bila dia bernikah, daripada zuriat Nabi Adam, bermakna ada dua ya, Adam dan Hawa. Iblis tak. Dari paha kanan iblis ada zakar, paha kiri dia ada faraj. Kemudian di situ berlaku persetubuhan dan keluar mana 5 telur, dia kata 5 butir telur. Maka inilah asal zuriat, baru lahir. Lahir daripada itulah mana ada iblis jantan betina. Dan berkata qil, ha tu mana jaga-jaga bahasa Arab. Sesungguhnya, ha tu mana jaga-jaga. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadi baginya zakar, yaitu bahasa dia macam bahasa petani ya, pada paha kanan, dan faraj, yaitu pada paha kirinya. Kemaluan lah. Maka mewati ia ini dengan ini bersama-sama keduanya. Mana paha kanan ada zakar, paha kiri ada faraj. Daripada itu maka sedang keluar baginya tiap-tiap hari 10 butir telur. Dan tiap-tiap butir telur itu ada keluar ia pula 70 syaitan. Kalau Nabi Adam, dia ada 2 juga. Mana Adam dan Hawa. Daripada diri dia juga tulang rusuk. Itu perempuan Allah Ta'ala jadikan mana daripada tulang rusuk yang paling bengkok. Dia kesempurnaan. Bermakna orang lelaki sempurna tak? Tak sempurna. Tulang kita dah diambil satu. Jadi sempurna orang laki-laki tadi dengan isteri dia. Baru lengkap.
kejadian tadi. Iblis kejadian dia daripada diri dia juga. Di paha kanan dia ada kemaluan lelaki, paha kiri dia ada kemaluan perempuan. Di situ berlaku persetubuhan, itulah lahir telur, dan di situ ada jadi jantan betina. Baru ada timbul jantan betina. Maka sedang beranak ia dan terbang ia, dan apa tu? Tak jelas. Selebih-lebih besar pangkat mereka di sisi bapa mereka ialah hak banyak yang banyak mereka itu buat fitnah pada anak Adam. Itu martabat iblis yang paling tinggi, yaitu siapa yang buat banyak masalah, itulah pangkat paling tinggi. Kan? Jenderal dia yang pangkat tinggi tu, yang banyak paku dekat bahu dia tu, yang banyak buat fitnah kepada anak Adam, itulah. Dan berkata satu kaum, sesungguhnya iblis itu tidak ada baginya anak-anak dan cucu, dan bahawa sesungguhnya dikehendaki dengan zuriat itu segala penolong dia daripada syaitan. Syaitan ni sebenarnya daripada iblis juga, ini sebahagian kata ya. Jadi mudah kita kata iblis ni penolong-penolong dia banyak, anak cucu iblis. Daripada iblis zuhir syaitan. Syaitan di sini kalau kafir dipanggil syaitan, kalau yang Islam dipanggil jin Islam. Itu perangai jin. Dia lebih perangai tok nyang dia juga lah. Kan, walaupun Islam, perangai tok nyang ni macam mana? Suka menyusahkan orang. Kita tak nampak. Di atas dunia mereka boleh nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi di hari akhirat mereka tak nampak dah kita. Ini ujian untuk kita lah. Semua tok nenek mereka asal dia situ. Yang saka lah, yang kena rasuk, kena macam-macam dalam kehidupan kita di atas dunia, daripada keturunan iblis yang asal bernama Azazil, yang tak mau sujud kepada Nabi Adam. Yang tu yang ada dua farad, dua kemaluan tu di Azazil kan. Yang lain tu ada jantan betina lah. Ini saya ambil kepahaman baca. Kalau ikut satu-satu bacaan dia ni bahasa petani sangat ya, kita ambil cerita-cerita dia yang okey. Markas iblis, tempat kediaman iblis. Di mana tempat iblis berdiam? Cuba kita tengok. Ketahui olehmu bahawa tempat berdiam ia di dalam laut. Laut. Asal iblis duduk di mana? Syaitan-syaitan ni duduk di daratan ni. Ni tempat-tempat lapang ni, macam kita ni. Kalau kita mengaji, tengok sebelum diciptakan Nabi Adam, yang memerintah dunia ni Banul Jan nama dia. Apa Banul Jan? Anak cucu jin. Kita pula kawan kita panggil Jan, nama Jan. Jan ni jin mana? Maaf cakap, anda kau panggil Jan. Zan lain, kalau Jan jin. Nama ayah dia bagi elok-elok dia panggil Jan. Astagfirullahalazim. Jangan. Banul Jan. Jan tu mana jin, anak-anak jin. Yang memerintah dunia ni, yang daratan ni jin. Tu bila malaikat Allah Taala perintahkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat protes tak? Adakah ataj'alu fiha, adakah kamu nak jadikan pada dunia ni ataj'alu fiha may yufsidu fiha, mereka yang suka membuat kerosakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Malaikat protes tu sebab apa? Nabi Adam tak jadi lagi. Sebab mereka melihat itulah perangai jin. Suka berkelahi, suka apa semua macam-macam. Suka membuat kerosakan. Tapi bila Allah Ta'ala nak menjadikan khalifah di atas muka bumi, kan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kamu beritahu nama-nama macam ni. Allah Ta'ala kata, malaikat tak tahu, Nabi Adam tahu kelebihan Nabi Adam. Kan? Jadi sekarang Nabi Adam menjadi khalifah. Kita anak cucu Nabi Adam khalifah. Ketika tu Allah Ta'ala halau ni, duduklah dalam air dekat laut-laut tu. Tu dan laut-laut kat Lombong ke, itu tempat-tempat jin semua tu. Itu kalau air tenang makruh lah kita kencing.
Makruh kita ke jin. Sebab apa? Kebiasaan itu ma'wal jin, tempat tinggal jin. Air tenang. Kalau air mengalir tak. Kalau air tenang itu kebiasaan tempat jin. Tengah-tengah laut, di lautan, itu tempat jin. Itu bahaya ya. Kalau orang-orang laut ni kena jaga-jaga sikit lah. Kalau kita turun laut, hati-hati. Memang tempat jin. Daratan itu tempat anak Adam. Allah Ta'ala jadikan. Okey. Ya. Gunung pun ya, sebahagian. Dia sekarang daratan yang tepat rata ni Allah Ta'ala tak bagi. Gunung-gunung hampa duduklah. Laut-laut duduklah. Tapi yang tempat-tempat yang selesa tempat rata-rata macam ni Allah Ta'ala tak bagi. Daripada duduk juga tumpang-tumpang kan, tapi bukan tempat asal daripada, bukan ibarat bukan habitat daripada. Tempat dia sebenarnya lautan, gunung-gunung tu ya tempat jin. Nak bertapa kat gunung, jumpa jin je. Baik itu tempat dia. Naik gunung jerai, tak entuh hala. Itu tempat jin. Kan? Ada yang tempat bagus. Tapi tempat-tempat kebiasaan tempat tu tempat jin. Laut, kemudian melepas ia akan kaki tangan, mana puak dia, kaki tangan, mana kawan-kawan dia daripada syaitan serata darat, menyuruh ia akan mereka itu kosek. Kosek itu mana usik lah. Anak Adam dengan bermacam-macam kelakuan. Istana, tempat kerajaan dalam air. Lepas tu dia hantarlah tentera-tentera dia kat daratan ni, usik. Itu yang kena rasuk. Belalak mata putih, tengok tak sedar diri. Yang jenis saka-saka apa semua. Kadang-kadang ini orang-orang zaman sekarang, kita nak kata salahkan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kesedaran tu agak banyak dah. Dia pun tak mau dah belajar ilmu-ilmu jenis tak ketahuan. Ingat ya, kalau kita nak mempelajari satu ilmu jampi-jampi, kalau tak dipaham, hukum dah haram belajar. Ingat. Ni dia kata ni satu ilmu, hang baca ni jadi macam ni, baca macam ni jadi macam ni. Tengok dulu benda apa yang kita baca. Faham tak faham? Kalau benda tadi tak dipahami, hukum dah haram belajar. Sebab apa? Benda ni akan damping diri kita. Kita tak nampak. Itu yang akan turun ke anak cucu kita. Jadi sakit macam-macam. Sebahagian alamat dia sakit payah sembuh. Kadang payah nak kahwin, kadang lambat dapat anak, kadang mana penyakit gila, ataupun darah tak teratur. Darah haid tak teratur, itu salah satu daripada alamat gangguan. Kalau orang kena istihadah, istihadah tu gangguan daripada jin. Perempuan kalau darah tak teratur, kena berubat. Masalah tu sebenarnya. Itu yang akan jadi kanser lah apa semua. Dia ada gangguan dalam diri dia. Kenapa? Sebab dia hantar daripada laut tadi, dia hantar ke daratan ni, usik apa yang patut. Kan? Jadi kita minta berlindung. Jadi tempat asal dia di dalam di lautan. Maka yang lebih hampir pangkat mereka daripada iblis itu ialah mereka yang banyak boleh buat fitnah atas anak Adam. Ini pangkatnya paling tinggi. Seperti hadis Jabir di dalam Muslim, telah bersabda Rasulullah SAW, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'i thumma yab'athu sarayahu fa'adnahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'atu kadha wa kadha fayaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahadahum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala payurnihi minhu. Ingat, iblis ni kerja dia nak pecah belah keluarga, suami isteri, berkelahi tak berhenti. Tengok hadis ni, betul ni. Kalau rumah tangga ni tak sepakat, jadi muram ya, ada masalah tu sebenarnya. Masalah tu sebab yang pertama, ilmu kita tak ada. Bila ilmu tak ada, senang-senang je iblis masuk. Yang kedua, amalan kurang ya, dengan bacaan Quran, dengan apa semua, ilmu tak ada ni masalah. Jadi kita tengok apa makna dia.
Artinya senya iblis itu sedang meletak ia akan kursi kerajaannya, yakni tempat kediamannya atas air, yakni dalam laut. Itu kerajaan iblis. Apa orang panggil segitiga Bermuda ya? Wallahu alam. Kebanyakan orang kata situ tempat dia. Wallahu alam kan kita pun tak tahu. Segitiga Bermuda. Kemudian menghantar ia akan puaknya, mana geng-geng dia lah. Maka yang selebih-lebih hampir, mana lebih tinggi pangkat daripadanya, nisbah pangkat ialah yang terlebih banyak mereka itu buat fitnah. Sedang datang seorang daripada mereka, maka berkata, ia telah aku buat bagian dan bagian. Ini dia kacau manusia. Maka sedang berkata iblis, moga apa engkau buat. Kemudian datang satu orang daripada mereka, maka berkata ia, aku tak tinggal akan dia hingga aku memicik dan beri percerai antara suami dan antara bininya. Maka iblis pun menghampir ia akan dia daripadanya. Jadi kerja iblis nak bagi pecah keluarga. Jadi cuba kita fikir balik, kalau keluarga kita tak tenteram, saat berkelahi sikit-sikit berkelahi. Yang laki-laki kira nak naik tangannya, kira mulut nak keluar lepas, cerai, berkelahi. Itu sebenarnya kerja iblis. Bahkan awal-awal sihir yang diturunkan di atas dunia ni, siapa dia? Apa sihirnya diturunkan? Untuk pecah belah suami isteri. Kalau ada tak rukun damai dalam rumah keluarga kita ni, bermakna dalam keluarga tu ada gangguan, saya kata. Bukan masalah kadang masalah, memang siapa yang tak ada masalah keuangan, itu biasalah. Orang-orang dulu biasa ya, susah hidup, anak besar-besar elok, tak ada masalah pun. Yang kita zaman sekarang tiba-tiba sikitnya masalah keuangan ke masalah apa ke, berkelahi suami isteri sampai cedera. Ada yang mati pun ada. Suami isteri berkelahi. Yang ni semua cerita siapa ni? Cerita kerja iblis. Nombor satu, kerja dia nak pecah berai, bagi cerai berai suami isteri. Dalam Sawi, tafsir Jalalain juga, daripada Ka'bul Akhbar, senya iblis yang dilaknat itu adalah ia dahulunya tukang tunggu syurga. Ni iblis. Dia menunggu syurga 40 tahun dan bersama malaikat 80 tahun. Dia bersama dengan malaikat 80 tahun dan jadi penasihat kepada malaikat 20 tahun dan jadi ia Sayyidul Karubin mana penghulu bagi orang-orang yang yang hampir, penghulu bagi orang-orang yang hampir ya, 30 tahun. Dan Sayyidul Rohaniyin, penghulu bagi segala roh-roh, ketua dia, 1000 tahun. Dan telah tawaf ia sekeliling arash 14.000 tahun. Dan namanya di langit dunia Al-Abid, dan pada langit yang kedua Az-Zahid, Zahid mana yang zuhud, dan langit yang ketiga Al-Arif, bermakna dia kenal Tuhan. Iblis tu kenal Tuhan tak? Tapi dia tak kenal rahsia Tuhan. Itu punca dia. Dia tak kenal rahsia Tuhan. Siapa dia rahsia Tuhan? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal situ ya. Dia tak mau sujud kepada Nabi Adam atas ragu dia tu ya. Dia tak puas hati sebab dia tak mengenal rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Allah Taala zat yang wajibul wujud. Dia tahu Allah Taala tu wujud. Allah Taala yang bersifat qidam, tak ada permulaan. Iblis tahu. Tapi tak kenal rahsia Allah Taala yang Nur Muhammad yang Allah Taala zuhirkan di seluruh alam semesta ni. Punca dia tak kenal rahsia Allah Taala ni, tertutup, terhijab. Itu orang yang tak mengenal Nabi Muhammad, saya kata, tak usah sembanglah kata aku kenal Allah Subhanahu wa taala, takkan dapat. Sebab Allah Taala bagi wasilah, fabtaghu ilaihil wasilah. Tuntut oleh kamu kepada Allah Taala akan wasilah, perhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah dia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Taala zahirkan Nur Muhammad membawa 7 kenyataan sifat ma'ani,
Tu 7 sifat, kenyataan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masukkan Nur Muhammad ke dalam jasad Nabi Adam. Itu yang kita anak cucu Nabi Adam, ada tak 7 sifatnya? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lengkap tak? Bermana rahsia Allah Ta'ala. Kan masalah iblis dia tak tahu situ ya. Kita ni, mana orang panggil, kenapa kita tak dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kesamaran tadi, macam iblis kesamaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahsia Allah Ta'ala, dia kesamaran. Sebab itu dia dilaknat. Kita pun sama juga. Kalau kita kesamaran rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memandang diri kita, oh ni aku buat amal ibadat, ataupun kita buat maksiat, buat amal ibadat, kita tak terpandang bahawa itu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna kita kesamaran. Sepatutnya kita mengenal apa dah? Mengenal rahsia Allah Ta'ala pada diri kita. Orang yang mengenal rahsia Allah Ta'ala pada diri dia, baru dipanggil orang yang selamat, baru dipanggil arif, arif billah. Jadi iblis kenal Allah, tapi dia tak kenal rahsia Allah Ta'ala. Bila dia tak kenal rahsia Allah Ta'ala, dia dilaknat. Kalau macam itu yang saya selalu bercerita tentang Nabi Muhammad SAW ni, selalu saya cerita. Untuk kita kenal Allah Ta'ala, jalan dia bagi betul-betul kita mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah sampai kita kepada Allah Ta'ala. Bukan dengan amal ibadat kita ya. Bukan dengan amal ibadat kita. Bukan dengan ilmu kita. Ilmu itu sebagai alat yang habis. Jadi langit yang ketiga dipanggil Al-Arif. Langit yang keempat iblis, nama dia Al-Wali. Dan yang kelima At-Taqi. At-Taqi mana orang yang bertakwa. Dan langit yang keenam Al-Khazin, mana orang yang menjaga gedung. Dan yang ketujuh Azazil. Sampai je kalau Lauhul Mahfuz, pada Lauhul Mahfuz iblis. Apa mana iblis? Iblis daripada perkataan apa? Talbis. Iblis daripada perkataan talbis. Talbis itu orang panggil kesamaran. Itu yang dipanggil iblis. Samaran, kesamaran apa? Kesamaran tentang rahsia Allah Ta'ala. Iblis tu dia kenal Allah Ta'ala, kan? Punca dia kesamaran dengan rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ingkar kepada Allah Ta'ala. Punca sikit. Begitu juga kita kehidupan bagi yakin. Yakin tu yang sebenar, kan? Kita belajar ni nak cari apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah oleh kamu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepada kamu akan yakin. Di mana yakin? Kita betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala sampai yakin tahap ilmu. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Selamat kita. Jadi kalau macam iblis, talbis, kesamaran, kalau kita hidup di atas dunia kesamaran, kita tak akan sampai jalan kepada Allah Ta'ala. Dan lupa ia daripada hujung jatuh pekerjaan dia. Apa mana hujung jatuh pekerjaan dia? Bahawa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita pandang kepada pangkat iblis, martabat iblis, sebelum dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, dia hebat tak? Hebat dia. Dia orang yang hebat. Tapi bila dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab tak mengetahui rahsia Allah Ta'ala, tak kasih, dia tak sujud kepada Nabi Adam. Sebenarnya tak mau sujud kepada siapa tu? Adakah kepada patung Nabi Adam? Bukan. Apa yang ada pada diri Nabi Adam daripada kenyataan Nur Muhammad SAW, dia tak mau sujud pada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sebagai rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak mau sujud pada Nabi Muhammad. Itu punca iblis jadi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu tempat kediaman iblis ya. Kita baca sikit kan? Asyayatin. Ketahui olehmu bahawa syayatin itu, syayatin mana syaitan-syaitan, ialah daripada iblis, dan mereka dua bangsa, syayatul insi dan syayatinul jinni. Mana syaitan daripada manusia dan syaitan daripada jin. Sedang meusiklah oleh syaitan jin akan
syaitanul insi, daripada perkataan yang elok itu tak terpakai, kerana menipu setengah akan setengah. Syaitan manusia, syaitan apa mana? Manusia yang diserupakan dengan syaitan. Kalau jin, jin tu dah memang anak cucu iblis dah. Minal jinnati wan nas, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, minta berlindung daripada jin dan manusia. Jadi kerja iblis, kerja jin, kita ni ada qarin tak? Biasa dengan qarin tak? Qarin. Qarin tu dia jin. Tiap-tiap orang ni ada qarin ni. Tiap-tiap kita ada qarin tak? Ada qarin kita. Hanya Nabi Muhammad SAW sahaja yang dapat mengislamkan qarin dia. Hanya Nabi Muhammad. Kita tak. Dia ada ni. Di jantung kita, saya nak cerita, di jantung kita. Sebab itu Nabi Muhammad pada malam Mi'raj dibelah tak jantung dia? Dibelah jantung dia, dibuang darah hitam dekat jantung Nabi Muhammad tu dibuang. Yang kita ni ada darah hitam, panggillah doktor pakar sekalipun nak buang darah hitam tu, belah dah jantung kita, tak boleh buangnya. Yang darah hitam itulah dipanggil istana iblis. Itu qarin. Di situ ada dia bertapak. Dan di jantung kita juga ada malaikat. Atau orang panggil, kalau benda baik tak tetap. Dia benda baik dia cerita tapi tak tetap, dipanggil ilham daripada malaikat. Tapi kalau benda jahat itu daripada jin, qarin tadi. Dia ada kontak dia. Dia ada hubung dia. Kan? Ni pemancar dia dalam ni ada. Jadi senang aja. Kalau orang-orang main jin apa semua, sah tak boleh berhubung tak dengan benda lain. Dia boleh tengok sana tengok sini apa semua, buat tu buat ni. Dalam ni ada dah. Betul tak? Sebab itu senang saya dipanggil apa semua. Tiap-tiap orang ni ada ni. Tapi kita minta jauh lah bila kuat dengan amal ibadat kita. Yang ni dhaif. Qarin kita ni dhaif. Nabi Muhammad seorang yang dapat mengislamkan qarin dia. Ada ni semua ni. Tu kadang-kadang kita datang gangguan apa semua kan. Benda tu dah memang ada dah. Tak boleh nak elak selagi kita hidup. Tinggal lagi kuat tak? Kalau jiwa kita kuat, yang ni dia belah, dia lemah. Ada tu tetap ada, tapi dia lemah. Tapi kalau jiwa kita tak kuat, ilmu tak ada, zikir tak ada, apa semua tak ada, dia menguasai. Pemancar dia ada dah dekat sini dah. Mana boleh nak buang? Kan? Cari ilmu banyak-banyak, buat zikir banyak-banyak, bagi dia letih, bagi dia lemah. Tu qarin kita. Betul tak? Nak buat macam mana? Itulah ujian untuk kita. Kalau yang ni dipanggil apa? Syak. Kalau baik dipanggil ilham. Tapi dia tak tetap. Kalau baik tetap, yakin benda baik tetap, dia tak berubah, dipanggil khatir rabbani nama dia. Khatir rabbani. Jadi kita boleh beza ni. Kita boleh beza. Satu ilmu yang kita dapat kadang-kadang tu, dengan kita berzikir, tiba-tiba dapat satu keyakinan, kepahaman, dan dia tak berganjak lah tu. Bermakna itu memang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada malaikat. Itu Allah Taala berkata-kata dengan kita. Kalau malaikat dia ada rasa juga, tapi tak tetap. Benda baik, malaikat dia akan cerita benda baik, tapi tak tetap. Saat rasa semangat, saat rasa down, tak mau nak buat. Kalau syaitan ni syak wasangka, dia cerita apa? Cerita jahat jadi hati kita. Rasa nak buat, nafsu menyambut tak? Kalau nafsu menyambut, jahanam. Kalau nafsu tak menyambut, dia ada rasa nak buat, tapi malaikat bertahan bercakap. Umpama dia malaikat bagi peringatan, kalah dia. Kalah tak apa, tenang. Takut malaikat tu kalah. Malaikat kalah, yang banyak lagi daripada syak wasangka syaitan, iblis, jahanam kita. Itu yang kalau buat maksiat dia tak teragak-agak dah, dia berani. Dia kurang ajar dengan Tuhan. Yang nama manusia ni. Iblis menguasai diri dia. Habis. Tulis. Wallahu alam. Kita rehat.